العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المنعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك المكيز الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة عامة ولادة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وإبز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما ورزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita sambung kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah muka surat 11. Muka surat 11 dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh malaikat Jibril pada suatu hari. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk menyerupai manusia. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan akhbirni anil iman, beritahu aku tentang iman. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman dengan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya pada hari akhirat dan beriman dengan takdir baik dan jahat. Itulah dia rukun iman. Itulah dia rukun iman.
6 kan. Beriman ataupun percaya, beriman ni percaya, iman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, pada rasul, pada kitab-kitabnya, pada rasul-rasulnya, pada hari kiamat dan pada qada dan qadar. Jadi akidah ni lah rukun iman ni lah dalam topik pelajaran tauhid ataupun pelajaran akidah. Jadi dalam pelajaran tauhid dia membahaskan tentang rukun iman ni lah. Akidah, tauhid, mempunyai peranan penting. Kadang-kadang orang kata belajar akidah, belajar tauhid ni. Belajar akidah ataupun belajar tauhid. Lagi apa lagi? Belajar ilmu kalam, belajar sifat 20. Itu semua tauhid lah tu. Pelajaran tauhid. Ini disebut akidah ataupun tauhid mempunyai peranan penting untuk menetapkan keimanan dalam hati seseorang serta meyakinkan kewujudan Allah dan mentauhidkannya. Peranan penting untuk menetapkan keimanan ni dia dalam hati ni. Perangan kita, akidah kita ni nak menetapkan dalam hati. Mulut boleh cakap percaya, tapi dalam hati ni kadang-kadang apa tu dalam kitab tauhid dia kata satu orang kadang segi perbuatan dia tu orang tengok luaran Islam, tapi kalau dalam hati tu ada keraguan, ada syak terhadap Allah, maka dia ni di sisi manusia Islam, tapi di sisi Allah dia ni kafir. Maka wajib kita menguruskan satu orang ni, kalau dia ni meninggal, wajib kita menguruskan secara Islam, tetapi sebab dia berakidah di dalam ni kita tak tahu, tapi di sisi Allah dia ni adalah kafir. Kerana apa? Kerana dia ada keraguan terhadap rukun-rukun iman ni. Dia ragu. Ya tidak ni, ya tidak. Jadi sekarang ni tauhid ni, akidah ni mempunyai peranan penting untuk menetapkan keimanan dalam hati seseorang serta meyakinkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan mentauhidkannya. Supaya tidak ada keraguan, supaya yakin, tak main syak-syak ni, zon tak main, waham tak main lagi, tak terpakai. Orang-orang yang beriman mempercayai dan meyakini kewujudan Allah dan mentauhidkannya. Makna mentauhidkannya, mengesakan Allah, tak ada yang lain, serta mengiktikadkan dalam hati ni bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kamalat, sifat kesempurnaan dan maha suci dari sifat kekurangan. Ni makna kalau sekurang-kurangnya kita dalam bab menjelaskan tentang sifat Allah ni, sekurang-kurangnya secara ijmali, secara ringkasnya kita mengatakan bahawa Allah ni wajib bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Yang mana berapa banyak sifat kesempurnaan ni? Tak terhitung banyaknya. Itu secara ringkas. Allah ni wajibal wujud. Allah wajib ada, yang mana mempunyai segala sifat-sifat kesempurnaan. Itu secara ringkas. Tetapi secara ijmali, secara terperinci, tu yang belajar sifat 20 tu. Maknanya Allah tidak ada kekurangan. Segala sifat-sifat kesempurnaan. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Akidah tauhid juga mempunyai keistimewaan yang unggul. Kerana di dalam akidah tauhid, dalam pelajaran akidah, pelajaran tauhid, dibahaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan. Di mana masalah-masalah ini tidak dibahaskan secara khusus dalam ilmu-ilmu yang lain. Kita belajar fiqh, cuba tengok kita belajar fiqh. Dia tak membahaskan secara khusus, dia akan membahaskan tentang bab taharah, bab bersuci, jenis-jenis air, bab cara ambil wudu, wudu ni nak guna air apa, kemudian bab semayang, macam mana cara nak takbir, macam mana bacaan dia, rukuk, sujud yang sempurna macam mana. Itu pelajaran fiqh. Jadi tauhid ni perbahasan dia ialah masalah berkaitan dengan keimanan.
Di mana masalah ini tidak dibahaskan secara khusus dalam ilmu-ilmu yang lain, kecuali dalam ilmu akidah dan ilmu tauhid. Cuba tengok dalam tasawuf, kita belajar macam dalam kitab apa Qalbun Salim tu, dia membahaskan tentang sabar, dia membahaskan tentang jauhi daripada perkara-perkara sifat-sifat dengki, sifat riak. Dia fokus ke situ. Dia tak membahaskan tentang keimanan ni. Bab keimanan dibahaskan dalam kitab tauhid ataupun akidah. Keistimewaan akidah tauhid yang membahaskan keimanan adalah terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Firman Allah taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Surah Al-Baqarah ayat 285. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berfirman kepada apa yang diturunkan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya yang juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Kami pohonkan keampunanmu, wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah kami tempat kembali. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wa kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surah An-Nisa ayat 136. Wahai orang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur, ingkar kepada Allah dan malaikatnya dan kitabnya dan rasulnya dan juga hari akhirat, maka semuanya dia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Maknanya bukan sekadar beriman kepada Allah, tapi beriman ataupun percaya kepada rukun-rukun iman. Maka rukun-rukun iman tadi, perbahasan dia adalah dalam ilmu tauhid ataupun akidah. Firman Allah Ta'ala, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. Surah Al-Baqarah ayat 177. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadap muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab-kitab dan sekalian nabi. Akidah yang berasaskan keterangan dan dalil. Pegangan, akidah, kepercayaan. Akidah seorang yang berasaskan keterangan dan dalil, sama ada dalil naqli atau dalil akli, adalah akidah yang sahih. Jadi pegangan kita ni berasaskan kepada dalil, keterangan dalil. Sama ada dalil tu dalil naqli ataupun dalil akli. Di dalam pengajian tauhid ni, dia akan bahaskan bawa dalil, bawa bukti. Bukti ni pula bukti daripada Al-Quran, iaitu atau disebut dalil naqli ataupun dalil akli. Perbahasan tu menggunakan akal. Menggunakan akal, tapi akal yang sihat, akal yang berpandukan syarak. Dia bukan main pakai akal ikut suka hati je. Kalau kita menggunakan akal ikut suka hati kita, maka tak boleh pakai. Dia menggunakan dalil akal yang berpandukan pada, tak lari daripada syarak. Jadi perbahasan tauhid ni dia berdasarkan dalil. Dia tak boleh main ikut-ikut. Orang kata percaya Allah tak? Percaya. Macam mana kata boleh percaya pula? Sebab saya ikut keluarga saya semua percaya. Itu tanpa dalil.
Jadi akidah seseorang yang berasaskan keterangan dan dalil, sama ada dalil itu dalil nakli ataupun dalil akli, Al-Quran dan hadis, ataupun dalil akal, adalah akidah yang sahih dan sah iman dia. Dan mereka tidak termasuk dalam firqah orang yang muqallid, yang mengikut, yang dipertikaikan oleh ulama tauhid kesahihan iman mereka. Sebab dalam perbahasan bab orang yang mengikut akidah berdasarkan muqallid, dia ni orang mengikut. Sebab apa percaya kepada Allah? Sebab saya ikut saya punya mak saya, dia mengikut. Jadi ada ulama kata akidah ni tak boleh pakai, tak sah. Sebab apa? Kalaulah yang dia mengikut orang yang dia ikut tu sahih, tak sahih lah. Kalau dia mengikut tak sahih, ataupun tiba-tiba orang tu bertukar akidah pula, dia pun mengikut juga. Jadi berdasarkan daripada pertikaian oleh ulama ni, maka sepatutnya wajib kita mengetahui secara bukan sekadar ijmali, tapi wajib kita belajar tauhid secara tafsili, berdalil. Sekurang-kurangnya kalau secara tafsili tadi tu atau ijmali tadi, maknanya etikad kita bahawa Allah ni ialah, Allah ni siapa? Iaitu Tuhan yang wajibal wujud, wajib ada, yang mempunyai segala sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terhitung banyaknya. Sifat kesempurnaan ini mustahil Allah ataupun mustahil Tuhan itu mempunyai segala sifat kekurangan. Itu secara ijmali tu. Ilmu akidah, akidatul iman atau ilmu tauhid yang berdasarkan dalil nakli adalah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akidah sahabat-sahabat baginda. Tauhid sebagai ilmu. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya belum wujud lagi, sekalipun para ulama sepakat mengatakan bahawa tauhid adalah dasar yang paling utama untuk mengenal Allah dan menjadi pokok di dalam ajaran Islam. Ilmu tauhid timbul semula selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maknanya dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada di kategorikan, okey, ni ilmu tauhid, ini ilmu fiqh, ini ilmu tasawuf. Tak ada lagi di kategorikan. Sebab apa? Sahabat terus ikut Nabi. Akidah Nabi itu ikut. Tak ada, walaupun tidak disebut, okey, hari ni kita belajar pelajaran tauhid. Tak ada. Jadi ilmu tauhid timbul semula selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kerana apa? Zaman bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terus ikut Nabi. Tengok, ikut pegangan akidah Nabi ajar direct walaupun tanpa disebut. Okey, hari ni kita belajar sifat 20 walaupun tanpa disebut. Tapi benda tu berjalan. Jadi bila ditimbul, dia kata selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Semasa hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentarbiah, mendidik, mengasuh sikap dan watak bertauhid kepada para sahabat dalam hidup dan kehidupan mereka sehari-harian dengan memberi contoh teladan selaku seorang rasul dan pribadinya sebagai seorang insan yang hidup bertauhid, dan semangat tauhid itu tertanam di dalam hati seorang yang beriman. Macam perkara yang Nabi buat. Nabi tak sebutlah benda ni. Okey, ni sunnah okey, ni sunnah makan baca bismillah, ni sunnah. Dia tak berlaku pada zaman Nabi tu. Jadi sahabat ikut je. Bila dah tak ada tu barulah. Maka okey, perkara ni sunnah. Sebab apa sunnah? Sebab Nabi buat. Zaman Nabi sendiri buat, Nabi tunjuk tu. Sahabat ikut tu, tak ada pun Nabi kategorikan. Ini sunnah. Bila Nabi wafat, maka timbul. Okey, ni pelajar ini ilmu ni termasuk dalam ni dikatakan ilmu tauhid. Ini fiqh, ini tasawuf. Ini buat sunnah. Nabi tak sebut pun kalau zaman Nabi, kalau macam Nabi angkat takbir, okey, ini sunnah, tak ada. Tapi bila Nabi wafat, ulama mengkategorikan perbuatan Nabi yang Nabi buat, perkara yang tak wajib, benda tu bukan wajib tapi Nabi buat, maka sunnah nama dia.
Jadi masa zaman semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mentarbiah, mendidik, mengasuh sikap dan watak bertauhid kepada sahabat di dalam hidup dan kehidupan mereka sehari-harian dengan memberi contoh teladan selaku Rasul dengan peribadinya sebagai insan yang hidup bertauhid. Sahabat tengok direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ditarbiah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam direct. Nabi mendidik, mengasuh. Dan semangat tauhid itu ini tertanam dalam hati seseorang yang beriman. Dari dorongan semangat tauhid inilah, bila kata dari dorongan semangat tauhid, maknanya dari dorongan semangat mengesakan Allah, tidak menyembah selain Allah. Inilah Islam berkembang ke segenap pelosok. Nabi hantar sahabat-sahabat. Hantar surat pun Nabi akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi hantar kalimah tu la ilaha illallah. Nabi suruh menyembah Allah ni. Dengan kalimah tu lah, kalimah tauhid tu. Itulah nama dia kalimah tauhid. Apa maksud kalimah tauhid ni? Kalimah suruh mengesakan Allah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Itu kalimah tauhid. Sebab mereka zaman tu dah mula dengan apa mensyirikkan Allah. Dari dorongan semangat tauhid inilah Islam berkembang ke segenap pelosok dunia dan umat Islam telah berjaya menundukkan kuasa-kuasa besar ketika itu. Seperti Parsi di timur, Romawi di barat, dan umat Islam mendapat kesempatan mempelajari dan menimba ilmu mereka itu. Sampailah Malaysia ni. Oleh itu, semua buku yang mereka temui dalam setiap perpustakaan lama di negeri-negeri Parsi, Yunani dan lain-lainnya, mereka terjemahkan isi kandungan buku-buku itu dan pemikiran ahli-ahli falsafah kuno yang ada dalam buku-buku tadi, semuanya mereka pelajari dengan tekun dan kaji dengan sepenuh penelitian. Ilmu-ilmu baru yang mereka dapati dalam buku-buku yang telah diterjemahkan itu turut merangsang perkembangan daya fikir umat Islam di masa itu, sehingga mereka juga menjadi pemikir baru yang berkemampuan melahirkan idea-idea yang baru pula. Namun tidak semua ilmu baru itu bersifat positif. Malah ada antara ilmu-ilmu itu boleh menyesatkan akidah umat Islam. Buku-buku terjemah-terjemah pun, dan jadi semua buku tu pun tak boleh dipakai semua juga. Takut-takut kadang-kadang dalam buku-buku tu juga ada perkara-perkara yang ilmu-ilmu yang menyesatkan akidah umat Islam. Tetapi dengan semangat kebebasan berfikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasaskan wahyu ilahi, para intelektual muslim dan ulama-ulama Islam mengkaji pemikiran-pemikiran baru itu sejauh mana persamaan dan pertentangan pemikiran mereka dengan akidah dan tauhid yang telah tertanam dalam hati seorang yang beriman. Tauhid yang merupakan intisari ajaran Islam kemudiannya menjadi perbahasan di kalangan cendekiawan muslim dan para ulama Islam sehingga berkembang menjadi satu ilmu yang menerangkan bagaimana seharusnya seseorang muslim itu membuktikan kewujudan Allah dan mentauhidkannya, di mana ilmu itu dinamakan ilmu akidah atau ilmu tauhid. Usuluddin. Kalau you dia ambil bidang ijazah sarjana muda, usuluddin. Maknanya usuluddin tu berkaitan dengan akidah dan ilmu tauhid. Keterangan dan huraian serta dalil-dalil. Menurut akidah Islam dan ajaran tauhid, seseorang itu boleh membuktikan kewujudan Allah dan mentauhidkannya ialah dengan berasaskan dalil nakli atau dalil akli. Dalil nakli atau dalil nakli ataupun akli. Mereka yang mengasaskan akidahnya dengan berdalilkan dalil tersebut adalah dikira sebagai seorang muslim yang beriman. Dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid, membuktikan kewujudan Allah dan mentauhidkannya dengan berasaskan dalil nakli adalah berasaskan firman Allah Ta'ala. Jadi boleh ke kita mengikut je? Jadi dalam ilmu tauhid, dia bawa perkara mentauhidkan Allah ni berserta dengan
dalil, bukti dia. Jadi dengan berasaskan dalil adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Surah Al-A'raf ayat 54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu ia bersemayam di atas arasy. Ia melindungi malam dengan siang yang mengiringinya dengan deras, silih berganti. Dan ia pula yang menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang. Semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang menciptakan dan mentadbirkan sekalian alam. Jadi ini dalil. Dalil sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah. Clear. Itu dalil nakli. Dalil nakli daripada Al-Quran. Allah sendiri mengatakan bahawa inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah. Kemudian terjawablah, siapa yang menjadikan langit? Siapa yang menjadikan bumi? Siapa yang menjadikan langit dan bumi ni? Maka terjawablah daripada sini, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi berdalillah kita. Tak adalah orang kata siapa Tuhan kamu? Allah. Apa bukti? Tak tahulah, saya ngikut atuk saya marin. Sebab tak ada, dia mengikut. Lepas tu dah lama-lama atuk dia yang dia ngikut tu pula berpindah akidah. Dia pun ikut pindah akidah. Itulah mak kata tak sah. Dia tak kuat. Akidah yang tak sah. Taklid. Iman bertaklid. Iman taklid. Taklid ni maknanya mengikut. Tapi kalau fiqh lain. Kita belajar fiqh, contohnya orang kata batal ke? Batal. Macam mana boleh tahu batal pula? Kita kata ustaz tu cakap. Nampak tak? Ustaz tu cakap batal. Oh, kalau berpuasa, contohlah puasa kan. Puasa. Lepas tu dia jolok-jolok sampai muntah. Orang tanya kita. Kita bukan ustaz, orang tanya kita. Batal tak? Batal. Buat dia sengaja. Mana nak tahu dalil dia? Saya tanya ustaz. Yang ustaz tu pula, kalau dia tanya, dia kata dalam kitab Syafi'i. Kan? Maknanya dia mengikut. Dia hanya mengikut. Kita keluar jawapan pun hanya mengikut. Itu dalam bab fiqh. Terpakai tak? Dia menjawab hanya mengikut. Pakailah. Tapi dalam tauhid, siapa nama Tuhan kita? Allah. Mana tahu? Apa ada ustaz tu cakap ataupun dia kata saya memang maknanya dia mengikutnya tu. Tak sah. Macam mana ya orang pergi pedalaman, sahabat-sahabat, jumpa puak-puak, orang-orang asli kan. Kita dakwah dengan dia kan. Kita akan kedua dia itulah. Kalau kedua dia masuk Islam, semua ikut masuk Islam. Itu kira macam mana kan? Dia maknanya dia pertama sekali Islam ni syarat dia pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Dia dah mengucap. Kan? Dia mengucap secara lafaz. Lepas tu Islam ni iman tu sempurna bila sempurnanya iman takrir bil lisan, tasdik bil qalbi, dengan hati. Lepas tu wal jawarih bil amal. Dia tunjuk pula dengan amal. Kan? Jadi dia baru masuk Islam. Islam pula dia
Sebab tu bila kata bila dia masuk Islam, maka dia ni pula wajib pula setiap orang Islam tu menuntut ilmu. Bila masuk Islam dia wajib pula menuntut ilmu. Ilmu yang apa pula dia wajib ni? Ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Jadi kalau dia mengikut macam tu, sebab tu dakwah macam tu maknanya dia tak boleh tinggal je. Tinggal memang tinggal betul yang jadi imam taklid tu. Lepas tu dia punya tok batin dia pun saya dah pindah. Dia pun pindah juga akidah kan. Jadi sebab tu dalam Islam ni Nabi kata talabul ilmi faridatun 'alal kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu tu wajib. Tapi dia ni pula tak ada pula yang apa? Tak ada pula yang mengajar dia. Tu jadi tu. Kan? Kalau ikut betul-betul, yalah kita nak salahkan lain tak boleh, sebab Nabi kata kita ni umat, memang umat kita ni umat yang mana memang kita tak boleh serah kepada kita kata kau lah kan. Tak kita belajar sirah dan Nabi hantar sahabat untuk hantar mengajar. Sebab tu dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah, bai'ah kan. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Mekah, masa Nabi dah berada di Madinah, Nabi pergi Mekah. Itu di Mekah tu ada nak buat bai'ah kan. Lepas tu beberapa bukan, belum Nabi hijrah lagi. Nabi di Mekah, penduduk Madinah ni datang ke Mekah, jumpa dengan Nabi, berbai'ah apa semua. Mereka balik 12 orang je. Lepas tu sampaikan. Dia kata ni Nabi Muhammad cerita dia dah tahu dah. Lepas tu datang lagi rombongan untuk rombongan kedua dalam perjanjian Aqabah tu lah, peristiwa perjanjian Aqabah tu. Lepas tu balik tu, mereka balik mula daripada 12 orang tu dia dah Islam. Lepas tu tapi Nabi belum hijrah lagi. Nabi hantar sahabat dulu. Kau pergi bimbing dia orang, ajar dulu. Sebab tu bila Nabi sampai, waktu peristiwa hijrah tu, Nabi sampai, penduduk Madinah ni dah Islam. Dia dah menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum hijrah tapi Islam dah sampai dulu. Sebab apa? Daripada peristiwa itulah perjanjian Aqabah tu. Dia orang dah buat perjanjian dah ni. Tak mensyirikkan Allah, tak apa semua. Lepas tu tapi untuk kali kedua tu okey, Nabi hantar sahabat yang alim yang boleh ngajar, Nabi hantar dulu. Dah ajar. Sebab bila Nabi hijrah mana ada tangan. Nabi hijrah penduduk Madinah sambut tala'al badr. Nabi belum sampai lagi tapi Nabi hantar sahabat untuk mengajar dulu. Sebab tu ilmu tu penting kan. Yang kita ni kadang-kadang kita dah, yalah kita pun tak tahu kan, mungkin hantar-hantar tertinggal ke, tu yang kadang balik kepada agama akidah yang asal. Wallahu a'lam lah. Saya pun tak pernah buat kerja-kerja masuknya tu, tapi pernah lah kursus bersama dengan Hidayah Center kat Melaka tu, khusus dakwah kepada non-muslim ni. Tapi saya rasa ya Allah, memang teruknya kita ni. Dia hantar ustaz-ustaz ni, kita ustaz-ustaz ni pergi ke tempat macam ni ngajar kat masjid, surau kan. Tapi bila nak berdakwah, dia kata dakwah ni kita mengajak orang kafir tu masuk Islam. Itu dakwah. Yang kita ajak orang Islam untuk bertambah taat tu, itu bukan nama dakwah. Itu nama dia mengislahkan. Islah. Dakwah ni memang menyeru daripada kafir tu kepada menyembah Tuhan yang Esa. Itu pun dia dakwah. Tapi yang ni dakwah, tapi yang sebenarnya kita ajak orang Islam ni itu mengislahkan lah. Mengislah. Dia sebelum ni dia dah leka apa kan, kita ajak dia balik.
Ingat itu Islam. Tapi jadi saya pergi kursus tu kat Melaka tu dengan Jabatan Pendidikan tapi di bawah Hidayah Center tu. Dia buat 3 bahasa lah dalam buku dakwah tu. Cina, India, bahasa Inggeris lah. Lepas tu dia pun dah habis 3 hari berkursus tu, kita pergilah ke medan dakwah. Street dakwah nama dia. Jadi dia pecahkanlah kumpulan kami ni. Okey, ni pergi ke sini masjid ni, yang ni pergi dekat kapal besar kat Melaka tu kan. Untuk apa? Edarkan buku tu dulu dia kata. Edarkan buku dakwah, buku Islam ni dalam bahasa dan Tamil ke bahasa Inggeris ke. Tapi bila kita nak berhadapan tu, tu barulah kita rasa Allah lemah ni aku. Hello sir. Banyak orang lalu ni pelancong Cina ke India ke nak panggil, nak beri buku, nak terangkan tentang Islam. No. Kita akan rasa Allah Akbar, rasanya lemahnya kita kan. Bila di rasanya Allahu Akbar. Dia kata tuan-tuan Allah Ta'ala hantar tuan-tuan, dia kata dulu Nabi hantar sahabat-sahabat sampai ke negara China. Sampai negara China tu untuk berdakwah. Tapi hari ni tuan-tuan orang Cina datang ke tempat kita tuan-tuan, India datang ke tempat kita tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak hikmah di sebalik tu? Dia kata kan. Dulu Nabi hantar sahabat ke negara ni. Ini dia orang datang kat kita. Berapa banyak dah kita telah mengislamkan mereka. Ya Allah, rasanya Allah Akbar, aku takut nanti kat akhirat ditanya. Kita berurusan dengan mereka sekadar berurusan atas dasar hantar motor, beli barang kan. Takut juga sebenarnya. Itu dakwah yang yalah kita kata tu kerja apa? Kerja pejabat agama lah, jabatan agama bahagian tu apa kan. Jadi akidah kalau jenis kebanyakan macam tu lah yang kita dengar kan. Islam, lepas tu macam jemaah tabligh keluar ke Sabah, dia kata apa? Tinggal surau lah. Orangnya dah dulu dalam ceritanya penduduk ni pernah masuk Islam kan. Tapi surau tu ada, orang dah tak ada sebab dah berpindah akidah. Sebab tak ada itulah, tak ada mungkin tak ada bimbingan kan. Sebab ilmu tu lah. Ilmu yang wajib, tauhid, fiqh dan tasawuf. Tapi dalam pejabat agama dia ada sebenarnya kelas-kelas mu'allaf ni, kelas-kelas mu'allaf. Dia orang lah pula tak pergi kadang-kadang. Jadi dalil ni, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dalam 6 masa lalu, ia bersemayam di atas arash. Ia melindungi, ya. Kalau kata, ini ayat mutasyabihat ni. Summa stawa 'alal arsh, bersemayam atas arash. Bersemayam atas arash. Ayat mutasyabihat, ayat kesamaran. Bagi ulama salaf, dia tidak mentakwilkan. Dia biar ayat tu berlalu macam tu lah. Dia beriman dengan ayat tu berlalu macam tu. Dia pun tak takwil. Tapi bagi ulama-ulama khalaf, oleh kerana dah orang semakin banyak tanya apa semua, maka dia ayat tu ditakwilkan. Maksud dia, maksud bersemayam atas arah ni bukanlah Allah tu bertempat. Bersemayam ada arah, Allah duduk atas arah itu bukan maksud di situ. Maksud di sini ialah maksud menunjukkan Allah tu berkuasa ke atas seluruh alam ni. Allah Maha berkuasa atas seluruh alam. Kalau ulama salaf dia tak tahu lah. Dia kata tu lah, dia kata summa stawa 'alal arsh. Firman Allah Ta'ala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis solah li zikri. Surah Taha ayat 14. Sesungguhnya akulah Allah. Itulah dalil. Sesungguhnya akulah Allah. Tiada Tuhan melainkan aku. Ini dalil
nakli, bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Berdasarkan Al-Quran, Allah sendiri mengatakan bahawa innani anallah, sesungguhnya akulah Allah. Siapa dia? Iaitu tiada Tuhan yang lain melainkan aku. Ada Tuhan lain? Tak ada Tuhan lain melainkan aku. Iaitu siapa? Melainkan Allah. Jadi ada tak lain-lain Tuhan? Tak ada lain-lain Tuhan. Tak ada Tuhan yang lain. Tak adalah kata Tuhan dia Tuhan orang Buddha, Tuhan dia ni, orang ni, Tuhan dia ni, Kristian, Tuhan dia ni. Tak ada Tuhan yang lain. Mereka tu kata Tuhan ni sebenarnya mereka sesat. Bukan Tuhan. Mereka sembah tu bukan Tuhan mereka. Tuhan mereka semuanya Allah. Orang Kristian ke, orang Buddha ke, orang Hindu ke, Tuhan mereka tu adalah Allah. Sebab bukan kata Tuhan Hindu, Tuhan apa? Tuhan bagi seluruh makhluk ni, seluruh Tuhan bagi sekalian alam ni adalah Allah. Habis mereka menyembah tu, mereka sesat. Mereka menyembah bukan Tuhan sebenarnya. Mereka sesat. Jadi mereka menyembah Tuhan sesat, bukan Tuhan yang sebenar-benar Tuhan. Sebab apa? Tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. Ini banyak pula Tuhan. Kita pula yang menyokong kata Tuhan. Dia orang punya Tuhan, kita kata dia orang punya Tuhan, suruh buat kebaikan. Ajar baik juga. Tuhan dia orang pun ajar baik juga. Mana ada Tuhan dia orang? Mereka pun bertuhankan Allah yang Esa, tapi mereka sesat. Firman Allah Ta'ala, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Surah Al-Anbiya ayat 22. Kalau ada di langit dan di bumi Tuhan yang lain dari Allah. Ini Allah sendiri kata, kalau ada di langit dan di bumi Tuhan yang lain dari Allah. Sekarang ni tidak ada Tuhan yang lain, tapi kalau ada, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Rosaklah. Allah kata kalau ada Tuhan yang lain, rosak pentadbiran langit dengan bumi ni, rosak. Maka bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan Maha suci Allah, Tuhan yang mempunyai arash dari apa yang mereka sifatkan. Kalau ada Tuhan yang lain, maka tidak ada Tuhan. Firman Allah Ta'ala, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa. Ahad. Allahus Samad. Allah ni Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ia tidak beribu, tidak berbapa. Wal awal wal akhir. Dia tidak ada permulaan. Bukan bermulanya daripada bapa. Kalau bermula daripada bapa, Tuhan tu ada bapa, baiklah sembah bapak dia lagi hebat. Apalah anak. Lepas tu kalau ada bapa pula, Tuhan ada bapa dia pun mestilah ada yang lahirkan dia. Baik sembah bapa dia. Dari atuk dia. Mesti atuk dia lagi hebat. Akhirnya apa? Jadi berputar-putar, berpusing, tak jumpa jalan lah. Akhirnya tak jumpa jalan. Maka mustahil. Dan tidak pula diperanakkan, dan tiada siapa pun yang setara dengannya. Tak ada siapa yang setara dengannya. Tak ada siapa yang setara. Tak ada standing. Makhluk ni tak standing. Dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid, seorang itu boleh juga membuktikan kewujudan Allah dengan keesaannya berdasarkan dalil akli yang ijmali. Jadi ini tadi dalil nakli. Kita boleh buktikan. Betul ke Tuhan ni, betul ke Allah ni Tuhan? Kan? Maka ni dalil dia. Inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah. Siapa Tuhan kamu? Tuhan kita ialah Allah. Dalil dia ni ayat Quran. Kalau tak boleh nak mengingat dia punya dalil pun, sekurang-kurangnya kita dah belajar. Kita jumpa dalil dia dalam Al-Quran. Kalau kita tak boleh nak keluarkan secara spontan.
maka kita sudah jumpa dalil tu daripada Al-Quran. Okey. Ataupun ni, qul huwallahu ahad. Betul ke Tuhan ni satu? Kan? Betul. Allah sendiri sebut dalam Al-Quran, qul huwallahu ahad. Tu dah dalil paling mudah. Betul ke Allah ni? Betul ke Allah ni dia wujud sejak azali? Dia yang wujud, tidak ada lain yang wujud. Betul ke kalau dia wujud sejak azali, memang tidak ada, dialah awal, dialah yang wujud, yang lain ni wujud sebab dijadikan. Kalau dia wujud mesti ada yang menjadikan dia. Kok ayah dia ke? Lam yalid, tidak beranak. Tidak beranak mana betul ke Tuhan ni dia ada waris ke? Mana tahu ada waris, dia ada anak dia. Tuhan kedua ke, walaupun tak segagah, tak sehebat Tuhan yang pertama, kot anak dia sekurang-kurangnya hampir sama juga. Tak, lam yalid. Ayah dia, kot ada ayah ke, dia jadi Tuhan ni sebab waris macam raja. Walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Itu dalil nakli. Okey. Itu maknanya dalil Al-Quran ni. Tapi kalau kita berhujah dengan orang kafir, kau cakaplah Al-Quran ayat apa, aku tak percaya ayat Quran. Habis ya. Peninglah kita duk menggunakan dalil nakli. Dalam ilmu akidah, ilmu tauhid, seorang boleh juga membuktikan kewujudan Allah dan keesaannya berdasarkan dalil akli. Maknanya okey, kau dalil akli kau tak ni, kita berhujah dengan guna dalil akal. Secara ijmali, secara kesimpulan, keseluruhan, secara ringkas, iaitu wujudnya makhluk-makhluk dalam dunia ini membuktikan wujudnya penciptanya, iaitu Allah Azza wa Jalla. Okey. Kita kata macam ni. Kita kata adanya makhluk-makhluk dalam alam dunia, kat dunia ni yang kita tengok ni, buktikan ada pencipta dia. Maka pencipta dia ni Allah. Mengikut akal fikiran manusia, adalah mustahil sesuatu benda di alam ini wujud dengan sendiri tanpa pencipta. Kita kata mustahil. Ini dalam akal kita fikir sendiri, mustahil yang ada dalam dunia ni, yang wujud dalam dunia yang kita nampak ni, dia terjadi dengan sendiri. Boleh terima tak dia sendiri jadi? Akal fikiran kita yang sihat ni fikir mustahil lah. Okay, kita kata ni tisu ni, kita tak payah kata kejadian dia, kita kata dia susun cantik macam ni, susunan ni mustahil dia tersusun dengan sendiri. Mesti ada yang menyusun kan? Air ni, kita kata dalam ni boleh jadi penuh, boleh bertutup pula ni. Mustahil dia air ni penuh sendiri, lepas tu elok ketat tutup ni. Mustahil. Jadi akal kita kata mustahil lah. Mesti ada ni, mesti orang yang penuh kan? Banyaklah benda-benda yang tu. Dia kata itu mengikut akal fikiran manusia adalah mustahil suatu benda di alam ini wujud dengan sendiri tanpa pencipta. Secara khusus, makanan yang sudah dimasak dan dihidangkan mustahil akan masak dan terhidang sendiri tanpa wujud orang yang memasak dan menghidangkan. Kita balik rumah dah elok dengan kari kambing apa semua dah siap masak. Tanya orang rumah, siapa masak? Tak ada, benda tu terhidang dengan sendiri, masak dengan sendiri. Kalau kita akal kita tak sempurna, bolehlah kita kata, anda senang betul hidup kan? Tak ada, mesti kita kata, bongak lah hai. Takkan kalau orang rumah kita kata, tak bang, kambing semalam yang boli seekor tu yang hidup mengembik-ngembik tu, inilah dia. Saya pun tak tahu, tiba-tiba dia dah masak. Kalau laki dia 2 kali 5 dengan bini dia, yalah percaya kan? Tak, jadi mustahil akan masak tanpa wujud yang memasak dan menghidangkan dia. Satu bukti yang cukup jelas terbentang di hadapan mata kita dan tidak boleh ditolak oleh akal fikiran manusia dengan kewujudan Allah dan keesaannya berdalilkan dalil akli ialah wujud diri kita manusia sendiri
Dan wujud bumi dan langit, matahari, bulan, daratan, lautan, haiwan-haiwan yang melata di bumi, ikan-ikan berenang dalam air dan lain-lain adalah mustahil. Kita tak boleh terima oleh akal fikiran manusia wujud suatu itu dalam dunia jika tidak ada penciptanya. Iaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Maknanya tak mustahil, kita tak boleh terima. Jadi siapa yang beritahu Allah Ta'ala yang mencipta ni? Nabi lah beritahu, Nabi beritahu kan, dalam Quran beritahu. Kesimpulannya, setiap makhluk yang wujud dalam alam ini, maknanya kalau kita kata, kalau kita guna dalil akal lah, kau boleh terima tak kita berhujah lah dengan orang kafir? Kau boleh terima tak kita kata alam ni, langit ni, kita kata dia jadi dengan sendiri? Saya percaya langit ni jadi dengan sendiri. Bermakna dia menggunakan akal, tapi akal yang tak berpandukan, tak betul lah. Okey, kalau dia kata, alam yang besar, langit ni yang besar ni, dia boleh kata jadi sendiri. Okey, kita kata benda kecil lah. Awak percaya tak benda ni, air dalam air ni, botol ni ada air ni dia masuk sendiri? Ya, saya boleh terima. Itu makna. Kalau dia mengiyakan juga, maknanya dia dalam keadaan sebenarnya sebab dia tak nak menerima kebenaran. Kan? Maka kita kata mesti ada pencipta dia. Jadi yang mencipta ni lah satu yang esa, yang maha berkuasa. Yang maha berkuasa ni lah Tuhan. Dia mempunyai sifat-sifat sempurna, dia maha berkuasa, dia maha kaya, dia maha segala-galanya, dia mempunyai segala sifat-sifat kesempurnaan. Jadi Tuhan ni lah nama dia Allah, Ismul Azam, nama terbesar bagi Tuhan ialah Allah. Jadi mana tahu pula. Sebab tu Allah hantar Rasul nak beritahu. Allah hantar Rasul beritahu, maka tahulah kita. Itu lepas tu bawa pula dalil Al-Quran. Ni dalil Al-Quran. Kita sebab orang Islam percaya kepada Al-Quran, wajib percaya kepada Al-Quran, wajib percaya kepada apa yang terkandung dalam Al-Quran. Jangan sampai kita pula tak percaya pula. Jadi sebab tu dibawa dalil, sama ada dalil akli dan dalil naqli. Wallahu a'lam. Cukup sampai itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ke? Bismillahirrahmanirrahim.